A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri izin kepada kita untuk kita sambung semula kita punya sesi PDPR kita yang telah kita stop lama sebab kita bercuti seminggu ni kan. Okay. InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-26, muka surat 199 yang bertajuk Muliakan Ibu Bapa, Bahagiakan Keluarga. Pelajaran 26, muka surat 199. Bagi yang ada buku teks, boleh buka, kita tengok sama-sama, insya-Allah. Okey. Muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Hari ini kita bercerita tentang bagaimana kita nak memuliakan ibu bapa kita dan kita nak berbahagia dengan keluarga kita. Macam kamu sekarang, kamu duduk di rumah sepenuhnya, hampir 50% kamu menghabiskan masa di rumah, ataupun 100% masa kamu duduk di rumah bersama dengan ibu bapa kamu dan juga ahli keluarga kamu. Jadi ada akhlak yang perlu kita teladani dalam kita nak memuliakan ibu bapa kita dan membahagiakan ahli keluarga kita. Sebab mereka ni orang yang paling rapat sekali dengan kita. Walau apa pun terjadi, orang kata kalau peribahasa Melayu, air yang dicincang takkan putus. Begitulah hubungan kita dengan ahli keluarga kita, dengan ibu ayah kita, dengan adik-beradik kita. Walau apa pun terjadi, mereka tetap ibu bapa kita dan mereka tetap adik-beradik kita. Walau terpisah jauh sekalipun, walau apa pun yang berlaku. Jadi selayaknya kita memuliakan ibu bapa kita dan kita membahagiakan keluarga kita. Okey. Dalil yang menjadi kewajipan untuk kita beradab kepada ibu bapa. Dalil dalam surah An-Nisa, mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang mana Allah bagi tahu dalam surah ni, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibil bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Yang mana maksudnya, hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Dalam ayat ni, mana Allah bagi tahu kepada kita, hendaklah kamu berbuat baik. First kali kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian siapa? Kaum kerabat kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Kemudian anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Yang mana Allah nak tekankan kat sini, kenalah berbuat baik kepada golongan-golongan yang Allah telah sampaikan ataupun Allah telah bagi tahu dalam ayat surah An-Nisa ayat 36 ini. Itu adalah dalil nakli kewajipan untuk kita beradab kepada kedua ibu bapa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridha walid wa sahatur Rabbi fi sahatil walid. Hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud reda Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, reda dia terletak pada reda kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemarahan ibu bapa. Reda Allah terletak kepada reda kedua ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita reda kepada kita, insya-Allah Allah akan reda kepada diri kita. Tapi kalau ibu bapa kita murka ataupun marah kepada kita, Allah akan murka kepada diri kita. Sebab tu kita kena muliakan kedua ibu bapa kita, sebab reda terletak di tangan mereka. Jika mereka reda dengan kehidupan kita, maka Allah akan reda dengan kita. Sebab tu penting untuk kita
mentaati kedua ibu bapa kita selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan syarak. Okey, tapi bila mana perkara itu melanggar batas-batas syarak, maka tidak ada taat kepada ketika itu. Tapi kita tetap memuliakan mereka sebagai kedua ibu bapa kita. Okey, tengok muka surat yang seterusnya, cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Bagaimana kita nak beradab kepada ibu bapa kita dan ahli keluarga kita? Okey, kat sini dia bahagikan kepada 3 aspek. Yang pertama dari segi aspek hati, jantung hati kita, jiwa kita. Yang kedua dari segi aspek percakapan, dan yang ketiga dari segi tingkah laku. Dibahagikan kepada 3 aspek cara untuk kita beradab kepada kedua ibu bapa kita. Okey, dari segi aspek hati ataupun jiwa. Yang pertama, setiap anak wajib berkasih sayang terhadap ibu bapa. Contohnya, sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Okey, kasih sayang hal yang berkaitan dengan jiwa. Hal yang berkaitan dengan jiwa. Maka kita sebagai seorang anak, kita hendaklah berkasih sayang, mengasihi kedua ibu bapa kita dan jaga hati mereka. Jaga hati mereka, kita jangan buatkan mereka terasa hati dengan kita. Jangan sekali-kali kalau kita ada terbuat sesuatu perkara yang menyebabkan kedua ibu bapa kita terasa hati dengan kita, maka hendaklah kita memohon ampun dan maaf kepada kedua ibu bapa kita. Sebab dalam hadis tadi Nabi beritahu, redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa kita. Kita nak redha ibu bapa kita, maka jangan sekali-kali menyakiti hati mereka, jaga hati mereka. Okey, yang kedua, prihatin dan mengambil berat dengan selalu bertanya khabar serta menghulurkan bantuan yang diperlukan. Kalau dulu kamu duduk kat asrama, okey, at least seminggu sekali kamu call ibu bapa kamu untuk bertanyakan khabar kepada mereka. Kan sekarang dah mudah, kita ada telefon. Kamu boleh bertanya khabar kepada mereka, kena tanya khabar. Kalau kamu duduk jauh, mungkin sekarang kamu duduk kat rumah lah. Macam dulu kamu duduk di asrama, kamu jauh daripada ibu bapa kamu. Selalulah bertanya khabar mereka, okey, dan bantu apa yang perlu. Mungkinlah kita tak mampu nak bantu dari segi aspek kewangan, macam kamu masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa kamu. Mungkin kamu tak mampu nak membantu dari segi aspek kewangan, tapi bantulah dari segi pengurusan rumah. Okay? Bantu ibu bapa kamu di rumah dalam apa yang mereka perlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hormat menghormati antara satu sama lain dengan memupuk kasih sayang dan membina keluarga bahagia. Contohnya, selalu ceria dan menunjukkan muka manis di hadapan mereka. Okey, hormat menghormati di antara satu sama lain. Okey, kalau dalam ni bagi contoh, bila mana kita berhadapan dengan kedua ibu bapa kita, janganlah sekali-kali kita buat muka. Jangan buat muka yang kita tak seronok, muka kita yang orang kata muka macam terasa hati dengan ibu bapa kita. Sekalipun mereka ada buat kita terasa hati, tapi janganlah tunjuk muka yang kita tak puas hati dengan mereka. Okay? Bila berhadapan dengan kedua ibu bapa kita, tunjuklah muka yang manis, muka yang kita bahagiakan mereka. Okay, itu 3 contoh ataupun 3 cara beradab dalam melibatkan jiwa ataupun hati. Yang kedua, dari segi aspek percakapan. Dari segi aspek percakapan pula, kita hendaklah bersopan santun, yakni bercakap dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. Contoh, tidak meninggi suara dan marah. Ini penting. Bila mana kita bercakap dengan kedua ibu bapa kita, jaga kita punya kadar intonasi suara. Jangan meninggi. Jangan sekali-kali meninggi. Hingga kan dalam Al-Quran pun Allah bagi tahu, bila mana kita bercakap dengan kedua ibu bapa kita, janganlah sekali-kali kamu mengatakan ataupun kan. Bila ibu bapa kita kata, tolong buat something ni, macam itu kita cakap dengan dia. Jangan. Sebab Allah larang dalam Al-Quran. Allah larang percakapan seperti itu. Bila mana kita bercakap dengan kedua ibu bapa kita, cakaplah dengan bahasa yang lembut, nada suara yang merendah. Jangan meninggi. Rendah ni bukan maksud tak kuat, tapi merendahkan suara kita. Jangan meninggikan suara di hadapan ibu bapa kita, sebab kita kena muliakan mereka. Okay. Jadi bersopan santun dengan ibu bapa bila mana kita bercakap dengan mereka. Yang kedua, tidak menyanggah percakapan ibu bapa, mendengar dengan penuh perhatian. Jika tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan, diam sahaja. Okey, jangan sekali-kali orang kata sanggah. Bukan sanggah lah. Bahasa mudah kata, jangan menyampuk apa ibu bapa tengah bercakap. Kalau ibu bapa tengah bercakap dengan kita, jangan menyampuk sesuka hati. Jangan menyampuk sesuka hati. Kalau ada benda yang ibu bapa katakan kepada kita dan kita tidak setuju, boleh tak kita nak bagi pendapat kita? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi jaga
dalam percakapan kita. Adalah lebih baik kita diam sahaja jika mana perkara itu tidak melibatkan hal-hal yang penting macam hal syariat, hal akidah. Okay? Tapi bila mana ia berkaitan dengan syariat, akidah, kita bolehlah kita nak balas. Tapi balas dengan penuh lemah lembut. Balik kepada poin yang pertama, balas dengan penuh sopan santun bila bercakap dengan ibu bapa. Sekalipun hal tu kita tak bersetuju. Okay? Dan lebih baik kita diam sahaja sebab kita tak nak mengguriskan hati kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, menggunakan suara yang lembut bagi menyenangkan hati dan menjaga perasaan mereka. Cakap dengan suara yang lunak. Ni bila mana kita berkata-kata, kita berbual dengan ibu bapa kita, cakaplah dengan suara yang lunak, lemah lembut. Sebab kita nak senangkan hati mereka berdua. Itu dari segi percakapan. Manakala dari segi tingkah laku pula, kita selalulah menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Dengan mengunjungi mereka dapat menghilangkan perasaan rindu terhadap anak dan cucu. Okay, ini kalau kita dah besar nantilah. Bila mana kita dah besar, kita dah ada keluarga kita sendiri, kita tinggal berasingan dengan kedua ibu bapa kita. Kita tak duduk lagi bawah mereka, kita tak duduk di bawah tanggungjawab mereka. Maka pada ketika itu, rajinkanlah diri untuk menziarahi mereka selagi mana mereka ni masih ada di atas muka bumi ini. Jangan nanti bila mereka berdua dah tak ada, baru tu kita nak rasa rindu lah, nak rasa menyesal dengan kita tak jarang datang untuk jumpa mereka berdua. Okay, nanti bila kamu dah besar, kamu dah ada keluarga sendiri, kamu dah duduk sendiri, kamu dah lepas daripada tanggungjawab mereka, ibu bapa kita tak jaga kita lagi, maka ketika itu rajin-rajinkanlah diri untuk menziarahi kedua ibu bapa kita. Okay. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa yang dapat mengeratkan silaturahim dalam masyarakat. Ya, ibu bapa kita mestilah ada kawan baik mereka. Kita mesti kenal kawan baik ibu bapa kita yang selalu ibu bapa kita pergi jumpa, yang selalu ibu bapa kita pergi berziarah. Maka bila mana ibu bapa kita dah tak ada, jaga hubungan baik dengan orang-orang yang rapat dengan mereka. Jaga hubungan baik orang yang rapat dengan parents kita. Supaya benda ni penting, kita nak jaga silaturahim sebab orang tu rapat dengan kita punya parents. Jadi kita nak jaga hubungan dengan mereka. Yang ketiga, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Contohnya membawa mereka ke hospital untuk mendapat rawatan dan sepatutnya. Ini bila mana kita dah besar. Tapi kalau kita tengah dalam keadaan sekarang, masih macam kamu masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa kamu, boleh tak? Tak boleh, tak ada masalah. Contoh ibu bapa kamu demam, tak sihat, kita rawat mereka, kita bantu mereka apa yang patut. Tapi kalau kita dah besar nanti kan, contoh ibu bapa kita dalam keadaan tidak sihat, dia minta tolong untuk kita hantar dia ke hospital. Jadi kita sebagai anak, itu tanggungjawab kita, bantu mereka untuk berikan yang terbaik untuk kesihatan mereka. Dan yang terakhir, memberikan nafkah dan perbelanjaan kepada ibu bapa. Mungkin sekarang kamu tak mampu nak buat, tapi sematkan dalam hati kamu, nanti bila mana aku dah bekerja, gaji pertama aku nak bantu ibu bapa aku. Kena ada azam tu daripada awal, supaya bila mana kita dah bekerja, paling tidak kita hulur sedikit untuk bantu perbelanjaan parents kita. Mungkin mereka waktu tu masih lagi bekerja, tapi setidak-tidaknya kita menghulurkan sedikit hasil daripada titik peluh kita. Okay? Itu sebagai satu bentuk penghormatan kita kepada mereka berdua. Okay, itu cara-cara kita nak beradab dengan ibu bapa kita. Okay. Apa pentingnya beradab kepada kedua ibu bapa ni? Dengan keluarga kita, apa pentingnya? Okay. Kita tengok sama-sama. Umat Islam dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang menghendaki setiap orang Islam beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Apa pentingnya kita beradab kepada kedua ibu bapa kita dengan ahli keluarga kita? Sebab itu adalah suruhan Allah dan suruhan Rasulullah. Kalau kita ikut suruhan Allah, kita ikut suruhan Rasulullah, maka kita akan dapat pahala yang besar. Sebab Allah suruh, Allah wajibkan kita, maka kita kena ikut. Sebab itu penting untuk kita beradab dengan ibu bapa kita. Sebab itu adalah arahan daripada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, membina kewibawaan diri. Okay, membina kewibawaan diri. Keluarga yang bahagia dan saling berkasih sayang dapat membentuk individu yang berjaya di dunia dan di akhirat. Macam mana kita nak berjaya atas muka bumi ni?
Macam mana kita nak berjaya di dunia dan di akhirat? Dengan kita jaga adab kita dengan ibu bapa kita. Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, kebanyakan mereka sangat jaga hubungan dengan parents mereka, dengan ibu bapa mereka. Lihatlah mana-mana orang yang berjaya, kita akan tengok hubungan mereka dengan ibu bapa mereka sangat mereka jaga. Jadi kita nak jadi orang yang berjaya bukan hanya kat dunia tapi juga dekat akhirat. Maka jagalah hubungan dengan ahli keluarga kita, especially kita punya ibu bapa. Yang ketiga, menjadi contoh teladan, kerana setiap orang yang beradab dengan ibu bapa akan diikuti oleh orang yang lain. Paling tidak ia akan menjadi contoh kepada macam kamu, kepada adik-beradik kamu. Kamu jaga hubungan kamu, adab kamu dengan parents kamu, adik-adik kamu yang masih bawah lagi, yang masih kecil, diorang tengok tingkah laku kita. Bila mana kita beradab dengan parents kita, adik-adik kita akan ikut kita untuk beradab kepada kedua ibu bapa kita juga. Kalau kamu dah besar, kamu dah berkahwin, kamu ada anak, bila mana kamu tunjukkan di hadapan anak-anak kamu, kamu beradab dengan ibu bapa kamu, kamu hormat ibu bapa kamu, insya-Allah anak-anak ni yang melihat, diorang akan ikut sama apa yang kita buat. Jadi mereka pun akan turut hormat dan beradab kepada kita juga. Jadi dengan beradab kepada kedua ibu bapa kita dan ahli keluarga, yang menjadi contoh kepada orang lain yang tengok kita punya peribadi. Dan yang terakhir, membina keluarga yang bahagia kerana saling membantu. Kita nak bina keluarga yang bahagia, beradab ni benda yang penting. Kita nak jadikan family kita family yang bahagia, keluarga kita keluarga yang kita seronok duduk dalamnya. Maka beradablah kepada kedua ibu bapa kamu dan juga ahli-ahli keluarga kamu yang lain. Sekarang kamu banyak habiskan masa dengan duduk kat rumah. Okay? Jadi untuk elakkan daripada kita stres kat rumah, sebab ramai sekarang kes orang yang stres kat rumah. Sebab apa? Diorang terkurung di dalam rumah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat aktiviti kat luar. Tapi macam mana kita nak kawal diri kita supaya jangan stres? Adalah dengan beradab kepada ibu bapa dan ahli keluarga kita. Kita bantu mereka dan uruskan rumah tangga, supaya kita tak ada rasa tertekan duduk di dalam rumah kita tu. Itu adalah kepentingan beradab kepada kedua ibu bapa kita dan juga ahli keluarga yang lain. Dia penting. Benda tu sangat penting bagi jiwa ataupun bagi diri setiap Muslim. Yang paling penting sekali sebab itu adalah kewajipan yang Allah dan Rasulnya suruh kita buat. Okey, kalau tengok kat bawah tu adalah satu doa yang diajarkan. Okey, doa yang diajarkan, doa kepada kedua ibu bapa kita yang biasa kita dah baca kan. Biasa kita baca doa ni. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Okey, yang mana maksud dia, ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka menjaga kami semasa kecil. Ini adalah ayat Al-Quran. Ayat ni adalah ayat di dalam Al-Quran, doa yang Nabi ajarkan. Maka doa ni antara doa yang paling bagus untuk kita bacakan untuk ibu bapa kita. Setiap kali lepas solat, setiap kali kita nak berdoa, baca doa ni. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Baca doa ni, doakan kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah kita amalkan doa ni. Satu hari nanti bila mana kita sendiri jadi ibu bapa, anak-anak kita akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ingat, doa ni antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ia adalah doa yang maksur untuk kita baca, doa yang penting. Kalau tengok spektrum ilmu kat sebelah tu, ya, ada sebuah hadis daripada Bukhari dengan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala salatu ala waqtiha, qala summa ay, qala birru walidaini. Okey, ini satu hadis yang panjang tapi dia ambil bahagian yang depan sekali. Ini Abdullah bin Mas'ud, iaitu seorang sahabat Nabi, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amali ahabbu ila Allah, apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata yang pertama, salat pada waktunya. Itu benda yang pertama yang Allah suka. Betul? Kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, kemudian apa pula? Dan Nabi kata, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Selepas solat benda yang paling penting bagi diri setiap Muslim. Muslim kena jaga solat.
Lepas solat, benda yang kedua paling penting adalah menjaga berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini yang Nabi bagi tahu. Jadi itu juga termasuk dalam kepentingan. Macam kepentingan yang pertama tadi lah, sebab ia adalah suruhan Allah dan suruhan Rasulullah. Okey, kita tengok seterusnya. Bila mana kita tak beradab kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, okay, banyak implikasi yang akan terjadi kepada diri kita dan keluarga kita. Okay. Jadi apa punca yang menjadikan sebab berlakunya kita derhaka kepada ibu bapa kita? Na'udzubillah min dzalik. Kita minta jauh daripada kita melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapa kita. Tapi kita kena ambil tahu juga apa sebab-sebabnya orang derhaka kepada parents mereka, kepada ibu bapa mereka. Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama, kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Kurang dia dalam nak menghayati agama ni. Okey. Anak tidak dapat menilai antara baik dan buruk dari sudut agama. Contohnya, anak tidak berasa bersalah berbantahan dengan ibu bapa. Sebab orang yang menghayati agama mereka, kan, agama Islam, siapa yang menghayati agama kita ni, agama Islam, insya-Allah dia tahu, dia tahu sebab dalam Islam sangat menghormati kedua ibu bapa kita. Islam sangat menjaga setiap penganutnya supaya menghormati ibu bapa mereka. Jadi kalau kita ada penghayatan agama yang kuat, kita tahu ini adalah tuntutan agama. Maka bila mana kita tahu ini adalah tuntutan agama, kita lakukannya dengan sebaik mungkin. Tapi bagi orang yang tidak ada penghayatan agama ataupun kurang penghayatan agamanya, maka dia tidak tahu bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini adalah satu perkara yang dituntut oleh agama. Jadi antara punca orang tu derhaka kepada ibu bapa sebab kurang penghayatan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Okey, yang mana tidak mengamalkan apa-apa yang dipelajari, malah hanya belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan. Macam kita tengah belajar sekarang ni lah. Kita tengah belajar tentang bagaimana nak berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kamu belajar, saya pun belajar. Kita sama-sama belajar. Tapi bila mana kita belajar tanpa ada penghayatan, kita belajar hanya sekadar nak jawab exam, nak join PDPR, nak sekadar ada kehadiran dalam PDPR, sekadar untuk jawab exam, maka penghayatan dalam apa yang kita belajar tu kurang. Bila kurang penghayatan, maka itu jadi punca kita tak berbuat baik kepada ibu bapa kita. Itu yang menjadi punca kita berderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Sedangkan kita dah belajar dah tentang ni. Kamu dan saya, kita sama-sama dah belajar tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tapi kita tak lakukan. Sebab apa? Kita tak hayati apa yang kita pelajari. Dan yang ketiga, terpengaruh dengan perlakuan rakan yang negatif. Yang mana rakan yang melakukan perkara yang tidak baik akan mempengaruhi kita supaya melakukan perkara yang buruk. Contohnya, tidak menghormati dan tidak mendengar nasihat ibu bapa semata-mata hendak menjaga hati rakan. Okey. Rakan adalah adalah benda yang banyak mempengaruhi kita sewaktu umur kita remaja. Umur-umur yang macam kamu ni, orang yang banyak mempengaruhi kamu adalah rakan-rakan kamu. Jadi pilih rakan dengan baik. Bukan kita buang rakan, tak. Bukan kita buang rakan. Kita kawan dengan semua orang. Kita kawan dengan semua orang dan kita berbuat baik dengan semua orang. Kita join semua orang. Tapi apa yang buruk kita buang. Kita tolak tepi. Perlakuan-perlakuan yang negatif kita tolak ke tepi. Kalau ada sahabat kita ni, kita nampak dia bercakap dengan ibu bapa macam cakap dengan member je, maka kita jangan ambil benda tu sebagai benda yang kita nak contoh. Okay? Jauhkan diri daripada perlakuan-perlakuan yang negatif yang ada dengan rakan-rakan kita. Sebab rakan ni di antara punca utama yang mempengaruhi kehidupan kita sewaktu kita remaja. Lagi-lagi umur macam kamu. Rakan adalah orang yang paling kita rapat berbanding kedua ibu bapa kita pada waktu umur macam kamu ni. Jadi elakkan follow perlakuan yang negatif, lagi perlakuan rakan kita yang bila mana berhadapan dengan ibu bapa mereka, mereka jadi layan macam member je. Okay? Jadi punca pengaruh daripada rakan ni lah antara punca yang menjadikan seseorang itu derhaka kepada ibu bapa mereka. Sebab mereka pentingkan kawan daripada keluarga mereka sendiri. Okay? Umur macam kamu ni, jaga. Dan sebab saya pernah lalui umur kamu, kita pun sama-sama lalui umur ni. Saya tahulah waktu umur-umur remaja ni, pengaruh rakan ni sangat kuat dalam diri setiap remaja.
sehingga kan mereka lebih utamakan rakan daripada ibu bapa. Jadi elakkan perkara seperti itu. Utamakan ibu bapa terlebih dahulu. Ya, bukan tidak boleh berkawan, boleh. Tak jadi masalah. Memang kehidupan kita akan berkawan dengan semua orang. Tapi jaga apa yang kita berkawan tu. Itu punca kepada penderhakaan kepada kedua ibu bapa kita. Kita minta jauh-jauh supaya kita tak berlaku derhaka kepada ibu bapa kita, sebab itu adalah salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Derhaka kepada ibu bapa ni salah satu daripada dosa besar. Okay. Yang mana kalau kita nak mohon ampun, kita kena bertaubat, kita minta maaf kepada ibu bapa kita, kita kena bertaubat kepada Allah, sebab derhaka kepada ibu bapa dosa yang besar. Okey. Itu punca penderhakaan kepada ibu bapa. Seterusnya dan last sekali, akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Apa akibat? Akibat bila mana kita derhaka kepada ibu bapa kita. Apa akibat bila mana kita tak beradab kepada ahli keluarga kita, ibu bapa kita? Sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannah aq. Maksudnya tidak masuk syurga anak yang derhaka. Hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi bagi tahu tidak akan masuk syurga anak yang derhaka. Ingat, kita punya tujuan yang paling akhir sekali adalah syurga Allah. Tak ada lain, bukan syurga Allah. Okay. Kalau tak dapat syurga, maka kita akan pergi yang sebaliknya. Adakah kita nak masuk yang sebaliknya? Minta jauh daripada Allah, minta jauh. Kita nak masuk ke dalam neraka Allah, sebab siksaannya kita tahu sangat teruk. Jadi kita nak ke syurga Allah. Tapi Nabi bagi tahu anak yang derhaka tidak akan masuk ke dalam syurga. Maka sebab tu penting untuk kita jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita. Okay. Akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga boleh bahagikan kepada 3 aspek, iaitu individu, masyarakat dan negara. Dengan tidak beradab kepada ibu bapa kita akan menjadi punca kepada kita punya individu, masyarakat, malah juga untuk negara kita. Sebab itu penting untuk beradab kepada kedua ibu bapa kita, sebab ia mempengaruhi banyak perkara. Okey, akibat yang pertama iaitu dari segi aspek individu. Bila mana seseorang itu tidak beradab kepada ibu bapa dan ahli keluarga dia, yang pertama dia akan mendapat kemurkaan Allah. Ini benda yang sangat-sangat kita tak nak. Kemurkaan Allah. Allah murka pada kita. Sebab hadis Nabi bagi tahu. Okey, murka Allah terletak kepada murka ibu bapa kita. Okay, ibu bapa kita, parents kita marah kita, murka dengan kita, maka Allah pun akan murka dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam supaya berbuat baik kepada ibu bapa dan anggota keluarga. Sesungguhnya mereka yang derhaka kepada ibu bapa bererti melanggar perintah Allah. Sebab Allah dah suruh kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Kalau kita tak beradab dengan ibu bapa kita, kalau kita derhaka kepada ibu bapa kita, maka kita melanggar suruhan Allah, kita melanggar perintah Allah. Bila mana seseorang Muslim melanggar suruhan Allah, melanggar perintah Allah, maka Allah murka kepada individu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, disisih dan dipinggirkan ibu bapa dan keluarga. Yang mana anak yang tidak menghormati ibu bapa dan anggota keluarga akan dibenci. Kita minta jauh lah, sebab kita nak duduk dengan ahli keluarga kita, kita nak bersama dengan ahli keluarga kita. Lagi-lagi kamu yang sekarang duduk di rumah 100% bersama dengan ibu bapa, maka kita tak nak ibu bapa kita, adik-beradik kita benci kepada kita. Okay? Tapi orang yang derhaka kepada ibu bapa, yang tidak beradab kepada ibu bapa, dia ni akan disisihkan. Tapi ibu bapa tidaklah sezalim itu untuk menyisihkan anak-anak dia. Cuma ini perkara yang akan berlaku, yang akan menjadi akibat kepada diri kita bila mana kita derhaka kepada ibu bapa kita, bila mana kita tidak berbuat baik kepada ibu bapa dan ahli keluarga kita. Adik-beradik kita mungkin tak suka dengan kita, adik-beradik kita tak rapat dengan kita. Sebab apa? Kita tak berbuat baik dengan mereka. Okay? Itu akibat yang kedua. Yang ketiga, berdosa besar dan jika tidak bertaubat boleh membawa ke neraka. Ini yang kita tak nak. Macam saya beritahu tadi, derhaka kepada ibu bapa adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Jadi kita tak nak melakukan perkara ini.
dan jika kita telah melakukannya, maka segeralah bertaubat. Sebab perkara seperti ini boleh membawa ke neraka Allah. Itu dari segi aspek individu. Dari aspek masyarakat pula, apa akibat yang akan berlaku? Yang pertama, tidak dihormati oleh masyarakat kerana dianggap tidak berakhlak. Orang yang tidak beradab dengan ibu bapa ini, orang akan tengok dia sebagai seseorang yang tidak berakhlak. Dia bercakap dengan ibu bapa kita, masyarakat tengok kita, cara kita melayan ibu bapa kita, dan masyarakat nampak. Jadi bila seseorang anak itu tidak menghormati ibu bapa mereka, tidak berbuat baik kepada ibu bapa mereka, masyarakat pun tidak akan suka kepada dia, sebab dia seseorang yang tidak berakhlak. Yang kedua, anggota keluarga berpecah dan susah untuk mendapatkan pertolongan. Kita tak nak keluarga kita berpecah belah. Sebab bila mana keluarga kita berpecah belah, jika kita ada satu-satu masalah, orang pertama yang kita nak minta tolong adalah ahli keluarga kita, bukan orang lain lagi. Sebab mereka ni je lah yang sedarah dengan kita. Maka mereka ni lah yang kita nak minta tolong. Orang lain mungkin boleh bantu, mungkin tidak. Tapi ahli keluarga insya-Allah akan bantu kita. Tapi jika mana kita tidak berbuat baik dengan mereka, susah kita nak mendapat pertolongan daripada ahli keluarga kita ataupun ibu bapa kita. Dan yang ketiga, susah untuk mendapat kawan yang baik kerana orang yang baik tidak akan berkawan dengan kita. Yang mana mereka menjauhkan diri kerana tidak mahu terpengaruh dengan orang yang tidak berakhlak. Tadi kita tengok punca kenapa seseorang itu derhaka kepada ibu bapa, sebab terpengaruh dengan kawan-kawan yang tidak elok, terpengaruh dengan rakan-rakan yang negatif. Bila mana kita terpengaruh dengan rakan-rakan yang negatif, kita buat apa yang mereka buat, maka kawan-kawan kita yang baik yang ada kat sekeliling kita akan mula menjauh daripada kita, sebab diorang tak nak terpengaruh dengan apa yang kita buat. Sebab diorang tak nak terpengaruh, sebab tu mereka akan menjauhkan diri. Jadi berbuat baiklah kepada ibu bapa. Itu dari segi aspek masyarakat. Dan aspek yang seterusnya dari segi aspek negara, yang mana pertama, negara tidak maju kerana institusi kekeluargaan runtuh. Kita nak bina negara yang maju, nak bina negara yang makmur, yang aman, yang stabil, kena mula daripada institusi keluarga. Bermula daripada individu yang menghormati keluarga mereka. Kemudian keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Bila mana keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, dia akan duduk dalam masyarakat yang bahagia, masyarakat yang saling hormat menghormati. Bila mana masyarakat itu saling hormat menghormati, mereka mampu untuk membina negara yang baik. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu derhaka kepada ibu bapa, tidak menghormati ibu bapa, tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapa, maka benda yang sebaliknya akan berlaku kepada negara kita. Kalau tengok negara-negara yang rosak, kebanyakannya bermula daripada institusi keluarga. Yang kedua, tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ahli keluarga akan saling menguatkan kita punya kesepaduan antara setiap manusia. Dan jika institusi keluarga ni runtuh, negara pun akan jadi tidak makmur. Dan last sekali, berlaku pelbagai gejala sosial yang menyebabkan kerajaan terpaksa membelanjakan banyak wang, tenaga dan masa untuk pemulihan akhlak. Mereka yang derhaka kepada ibu bapa ni akan mudah terjebak kepada benda-benda yang negatif. Kerajaan pula, diorang nak basmi benda-benda yang seperti ni. Benda-benda yang negatif, benda-benda yang tidak elok ni, kerajaan nak basmi. Maka bila mana satu-satu masyarakat tu masyarakat yang tidak negatif, masyarakat yang negatif, kerajaan kena bantu dan banyak wang yang mengalir untuk program-program pemulihan akhlak. Yang kat Malaysia ni banyak program pemulihan akhlak. Sebab punca dia derhaka kepada ibu bapa, tidak berbuat baik kepada ibu bapa. Maka ia akan menyusahkan negara kita. Itu akibat tidak beradab kepada kedua ibu bapa. InsyaAllah itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Paling tidak kita tahu bahawa menghormati ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa dan ahli keluarga adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam, yang Allah suruh dan Rasul suruh. Kita kena pegang benda tu. Dan rajin-rajinkanlah berdoa dengan doa yang Nabi ajar. Doa yang Nabi ajar, doa kepada kedua ibu bapa. Allahumma firlana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sighara.
rajinkan doakan untuk ibu bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Okey, InsyaAllah itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah PM saya secara personal. Okey, jangan lupa komen nama kamu dan kelas kamu sebagai kehadiran kamu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.